I don't know how to speak Melayu lah, cause it's very susah walaupun saya Melayu. Tiba-tiba cakap bahasa Melayu. But I don't know how to speak Malay. Very susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, beberapa postingan netizen negara tetangga terkait bahasa di Indonesia terkadang selalu menyenggol bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Dan bahkan yang menggelikan, ada yang dengan percaya diri mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita mungkin pernah menyaksikan statement bahwa jumlah penutur bahasa Melayu sebanyak 300 juta. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa di tahun 2022 terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini pernah viral dan menjadi perdebatan dari dua negara ini ketika mantan Perdana Menteri Malaysia mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, namun ditolak Indonesia. Secara fakta sejarah, memang bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia, namun bahasa Melayu yang berasal dari Riau. Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan dua entitas yang berbeda. Bahasa Indonesia terus diperkuat sebagai identitas bangsa, sedangkan bahasa Melayu di Malaysia saat ini dapat dikatakan menjadi pembahasan yang pelik karena sebagian warga negaranya tak dapat berbahasa Melayu dengan baik. Korang perasan tak, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk orang Melayu tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian tengok pula segelintir pempengaruh kita sama ada di TikTok ataupun Instagram yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat. Tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul, mesti kena hantam kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai, sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang yang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun. Korang tengok je lah dekat Dewan Rakyat. Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing, kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa Cina? Jawapan mereka mesti sebab perniagaan dan peluang pekerjaan kan? Kalau bahasa Arab, sebab nak faham Quran, nak belajar di Arab. Tapi cuba tanya orang asing, kenapa nak belajar bahasa Melayu? Jawapan diorang mesti sebab sama ada nak jadi TikToker. Saya dah jumpa ramai dah TikToker Asia dan Eropah yang dah mula belajar bahasa Melayu sebab nak buat video TikTok supaya mereka dapat lebih ramai pengikut orang Melayu. Begitu juga ada yang sebab nak dapat potongan harga daripada pakcik-makcik dekat pasar ni. Tapi tak ada siapa cakap nak belajar sebab pendidikan atau nak menjalankan perniagaan pun. Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai. Pelajaran sains dan matematik di negara China dalam bahasa Cina, di Jepun dalam bahasa Jepun. Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asing ke dalam bahasa ibunda mereka. Tapi di Malaysia, pemimpin dan rakyat kita sendiri mengatakan kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun korang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung, bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Setuju ataupun tidak, kongsikan video ini dan follow satu kali. Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia kena buat dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea.
sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Ya, disinilah yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu di negara jiran. Bahasa Indonesia terus dipertegas sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia. Namun bahasa Melayu merupakan bahasa daerah yang terus dilestarikan di negara Indonesia. Namun di negara jiran, bahasa Melayu belum menjadi identitas kenegaraan karena sudah bercampur aduk dengan bahasa-bahasa lain atau dikenal dengan bahasa rujak.